Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いた Assalamualaikum, nama saya Ahmad Naim bin Zulman. Nama meter saya ialah AA191485. Saya daripada Seksyen 6 dan saya akan menerangkan tentang introduction bagi pengenalan pendiri dan tuan dosa. Pendiri dan tuan dosa adalah merupakan bahagian yang paling penting di dalam sistem-sistem kawalan di industri. Ianya digunakan di dalam sistem-sistem kawalan seperti kawalan pemprosesan, kawalan motor dan kawalan pergerakan. Kita akan berjumpa dengan alat-alat ini di dalam hampir semua sistem yang ada kerana ianya membekalkan maklumat penting mengenai kelancaran operasi sesuai sistem. Pendiri ditakriskan sebagai satu alat sensitif pada pergerakan haba, cahaya, tekanan, elektrik, magnetik dan pelbagai jenis tenaga yang lain. Pendiri terbahagi kepada dua jenis, iaitu pendiri aktif dan yang tidak memerlukan sumber tenaga dari luar untuk berkendali, dan pendiri pasif yang memerlukan sumber tenaga dari luar untuk berkendali. Tuan dosa pula ditakrifkan sebagai satu alat yang boleh menerima satu bentuk tenaga dan menukarkannya kepada bentuk tenaga yang lain. Salah satu contoh ialah penceramah yang menukar tenaga elektrik penguat ke gelombang bunyi atau tenaga mekanikal. Bentuk tenaga terdiri daripada tenaga mekanikal, elektrik, kimia, elektromagnetik, haba dan tenaga akustik. Pemboleh ubah keluaran yang diukur dikenali sebagai bahan ukur. Sebagai contoh, kecepatan dan laju sesebuah kenderaan, suhu dan tekanan untuk satu loji pemprosesan, dan arus melalui satu liter elektrik. Satu alat pengukuran akan melalui dua peringkat apabila melakukan pengukuran isyarat. Pertama, pengesahan isyarat yang sesuai untuk tujuan penghantaran, penyesuaian isyarat pemprosesan atau untuk menggerakkan pengawal atau penggerak. Oleh yang demikian, keluaran daripada peringkat tuan dosa kebiasaannya adalah isyarat elektrikal. Peringkat penyusunan pendirian dan tuan dosa di dalam alat pengukuran. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farid Ashraf bin Zainuddin dan meter nama saya adalah AA191442. Hari ini saya akan membentangkan tentang assignment measurement, pendirian dan transducer. Jadi saya akan menerangkan tentang konsep asas pendirian dan transducer. Okey, konsep asas pendirian. Alat untuk mengesan keadaan sekeliling dan menukarkan kuantiti fizikal kepada signal elektrik. Dan pendirian ini juga adalah analog atau signal digital. Okay, sebagai contoh dalam jadual ni adalah cahaya atau haba atau pergerakan akan dihantarkan ke pendirian dan menghasilkan isyarat pendirian, terus ke litar dan akan menghasilkan signal. Jadi ini merupakan salah satu contoh pergerakan ataupun pergerakan konsep asas pendirian. Jadi terdapat beberapa contoh pendirian yang kita dapat ketahui. Yang pertama adalah pendirian jarak. Pendirian ini dapat mengesan dan membaca ukuran jarak tidak kira objek dibuat daripada logam atau bukan logam. Dan pendirian ini juga boleh mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah. Okay, ini merupakan pendirian jarak. Okay, next adalah pendirian cahaya atau perintang perkecahayaan LDR. Okay, LDR ini merupakan elemen yang bergantung kepada gelombang cahaya dan nilai rentangannya juga dikawal oleh keamatan cahaya. Okay, jadi keamatan cahaya akan menjadi positif dan rentangan pula merupakan negatif. Dan ini merupakan contoh LDR. Dan next is pendirian pergerakan. Okay, pendirian pergerakan merupakan pendirian yang mampu mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia ataupun haiwan.
Dan ianya juga apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar ke marga pengawan dalam bentuk digital. Jadi ini merupakan salah contoh penderia pergerakan. Dan next is penderia suhu. Okey, jadi penderia ini mampu mengesan suhu, mengesan jumlah haba dan menukarkannya ke dalam kuantiti elektrik supaya dapat mengesan perubahan suhu dalam objek tertentu. Ukuran jumlah haba yang dilakukan oleh penderia suhu dapat mengesan perubahan suhu yang dihasilkan oleh objek yang dalam bentuk output analog. Okey, ini merupakan contoh penderia suhu. Okey, jadi kita akan pergi kepada operasi pengendalian cahaya atau perintang peka cahaya LDR. Okay, jadi pendirian peka cahaya ialah sebuah komponen sebarang pengalih di mana ia akan menjadi pengalih ketika dalam keadaan terang dan seterusnya menjadi penebat ketika keadaan gelap. Rintangan iaitu semasa rintangan 3. Seterusnya, bahan kekondaksian penebat akan dikurangkan dan elektron valen akan lebih cenderung untuk menerima elektron kepada jalur konduktif dan lampu akan menyala. Ini merupakan salah satu contoh data LDR. Seterusnya adalah konsep asas transducer. Okey, transducer ini dapat menukarkan keamatan cas yang dihasilkan kepada magnetik voltan yang setara. Dan konsep dan ciri-ciri transducer ini adalah sama seperti penderia dan ia juga mampu menukarkan daya keupayaan tenaga kepada keupayaan elektrik. Jadi ini merupakan salah satu contoh operasi pengendalian. Okay, sebagai analoginya, seorang lelaki sedang berjalan ke arah pintu pasar raya dan dia mendapati pintu tersebut terbuka. Jadi hal ini kerana komponen cahaya inframerah yang mana akan memancarkan cahaya kepada objek yang berdekatan untuk dikesan. Justru itu, maklumat akan ditafsirkan oleh sebuah haba yang dikesan dan ditukarkan menjadi tenaga elektrik yang mengawal pintu tersebut. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuan Izzuddin Zulkifli. Nombor metrik saya AA191552 dan saya akan menerangkan tentang ciri-ciri transducer dan penderia ataupun dikenali sebagai sensor. Ini ialah ciri-ciri penderia ataupun sensor. Penderia merupakan gabungan transducer yang menghasilkan alat pengesan untuk mengesan sesuatu fizikal dan menghasilkan data keluaran iaitu output dalam bentuk digital ataupun analog. Terdapat dua kategori bagi penderia iaitu kategori yang pertama meliputi penderia jenis analog dan penderia jenis digital. Manakala kategori kedua pula ialah penderia sesentuh dan penderia tidak bersentuh. Kita boleh lihat jadual di sebelah menunjukkan kategori ciri-ciri bagi kategori penderia tersebut. Yang pertama sekali ialah penderia digital. Terdapat dua tahap saja iaitu sama ada dihidupkan ataupun dimatikan. Iaitu dalam keadaan on ataupun off lah. Apabila dalam keadaan on dia akan mengesan objek, manakala dalam keadaan off dia tidak akan mengesan objek tersebut. Contoh aplikasi penderia digital ialah pengiraan pengikut berputar ataupun dikenali sebagai rotary encoder. Okay, yang seterusnya untuk penderia analog, dia mengesan keadaan fizikal yang berubah-ubah seperti suhu. Ianya akan memberikan bacaan secara berterusan, kebiasaannya dalam keadaan linear, sama ada berbentuk voltan ataupun arus. Contoh aplikasinya adalah accelerometer. Dan yang ketiga pula ialah penderia sesentuh. Terdapat hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang diukur atau dikesan. Penderia sesentuh terdiri daripada sensor dan magnet. Apabila sensor mengesan pemisahan, switch akan dilepaskan untuk menghantar isyarat. Sensor tersedia dalam konfigurasi tanpa wayar ataupun berwayar. Contohnya adalah limit switch yang digunakan dalam pintu automatik. Dan yang terakhir ialah penderia tak bersentuh. Tidak terdapat hubungan fizikal antara penderia bahan yang diukur atau dikesan, berlainan dengan penderia sesentuh tadi. Dia mempunyai hubungan fizikal antara penderia dengan bahan yang diukur. Okey,
penderia tidak bersentuh akan mengesan magnet di dalam silinder yang selalu diletakkan di atas silinder. Apabila medan magnet diberikan, sesentuh akan tertutup dan menyebabkan pengaliran elektrik berlaku. Contoh aplikasi penderia tidak bersentuh ialah proximity switch yang yang digunakan dalam telefon bimbit. Yang seterusnya ialah ciri-ciri transducer. Terdapat dua jenis transducer, iaitu transducer input dan juga output. Transducer input merupakan transducer yang dapat mengubah tenaga fizikal menjadi signal elektrik ataupun daripada rintangan kepada signal elektrik. So, tenaga fizikal tersebut dapat berbentuk cahaya, tekanan, suhu ataupun dalam bentuk gelombang suara. Contohnya mikrofon. Mikrofon dapat mengubah gelombang suara menjadi signal elektrik yang dapat dihantarkan melalui wayar kabel. Transducer input juga sering disebut dengan sensor. Contoh komponen elektronik atau peralatan elektronik yang dikategorikan sebagai transducer input ialah LDR, Light Dependent Resistor, yang mengubah cahaya menjadi rintangan, termistor yang mengubah suhu menjadi rintangan, variable resistor atau potentiometer yang mengubah posisi menjadi rintangan, dan yang terakhir ialah mikrofon yang mengubah gelombang suara menjadi signal elektrik. Yang seterusnya ialah transducer output. Transducer output merupakan transducer yang dapat mengubah signal elektrik kepada energi fizikal, kepada tenaga fizikal. Seperti pembesar suara. Pembesar suara dapat mengubah signal elektrik menjadi suara yang dapat didengar oleh manusia. Transducer output juga dikenali sebagai actuator. Contoh komponen yang dikategorikan sebagai transducer output ialah LED, Light Emitting Diode, yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, lampu yang menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga cahaya, motor yang dapat menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga mekanikal, heater menukarkan tenaga elektrik kepada tenaga haba, dan yang terakhir pembesar suara yang menukarkan signal elektrik kepada tenaga bunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Loman bin Muhammad Safwan daripada Seksyen 6. Lokat metrik saya AA191101. Kami daripada kumpulan 1 akan membentangkan tentang tajuk tugasan yang diberikan kepada kami, iaitu penderia dan transducer bagi subjek pengalatan dan pengukuran elektrik. Pergi kepada slide yang pertama, iaitu aplikasi NTC thermistor sebagai penderia haba. Ini merupakan NTC thermistor, iaitu negative temperature coefficient, atau dalam bahasa Melayunya perkali suhu negatif. Dan ini merupakan simbolnya. Thermistor adalah satu jenis resistor yang dinilai resistor atau nilai hambatannya dipengaruhi oleh suhu. Thermistor merupakan singkatan dari terma resistor yang artinya adalah tahanan yang berkaitan dengan panas. Thermistor terdiri dari dua jenis, iaitu thermistor NTC dan juga thermistor PTC. Dengan NTC thermistor, rintangan berkurang kerana suhu meningkat, biasanya disebabkan oleh peningkatan elektron konduksi yang ditumpaskan oleh pergolakan terma dari pita valensi. NTC biasanya digunakan sebagai sensor suhu atau bersih dengan rangkaian sebagai rem pembatas arus masuk. Thermistor adalah semikonduktor yang dipengaruhi oleh peningkatan suhu. Ini merupakan jadual bagi NTC thermistor, di mana apabila suhu meningkat, rintangannya akan berkurangan. Thermistor memiliki pelbagai aplikasi pada rangkaian elektronik. Thermistor banyak digunakan untuk mengukur suhu. Sebagai contoh, thermistor termometer pada berbagai kondisi seperti cair ataupun udara dalam sebuah letak. Bila berlaku peningkatan suhu pada NTC thermistor, tangan thermistor tersebut akan menurun. Ini menyebabkan arus letak tersebut meningkat dan terjadinya letak tertutup.
Di manakah ia digunakan? Okey, termistor NTC negatif sering digunakan untuk menghadkan arus permulaan motor elektrik relay permulaan untuk melindungi bateri lithium daripada terlalu panas, dan dalam bekalan kuasa untuk mengurangkan arus pengisian penapis input. Ini merupakan satu litar lengkap yang terdapat NTC termistor di dalamnya. Gambaran tulisan juga contoh penggunaan termistor dalam bekalan kuasa. Aplikasi ini dipanggil pemanasan langsung. Elemen itu sendiri merasakan ketika arus mengalir melaluinya pada papan bekalan kuasa. Perintah NTC adalah seperti berikut. Ini merupakan NTC termistor. Batasan arus penggunaan motor elektrik dengan bantuan termistor NTC semakin meluas dalam peralatan rumah tangga kerana kemudahan pelaksanaannya. Telah diketahui bahawa ketika menghidupkan enjin, ia dapat menggunakan arus berkali-kali dan puluhan kali lebih tinggi daripada penggunaannya yang dinilai, terutama jika mesin dihidupkan tidak dalam keadaan tidak aktif tetapi di bawah beban. Okey, prinsip pengendalian skema adalah sedemikian. Bila termistor sejuk dan tekanan tinggi, kita menghidupkan motor dan arus yang rendah dibatasi oleh negatif termistor. Cara basuh elemen ini memanas dari tangan yang menurun dan mesin memasuki mod operasi. Termistor dipilih supaya dalam keadaan panas dan tangan berkata sifar. Dalam foto di sebelah, anda dapat lihat termistor yang terbakar di papan pengiling daging Zenmer, di mana penyelesaian mesti ini digunakan. Okey, ini terbakar oleh penggiling daging Zenmer di sebelah, di mana apabila suhunya meningkat, termistor ini akan berfungsi, iaitu rintangannya akan berkurangan. Okey, kelemahan kebentuk ini adalah bahawa semasa menghidupkan semula ketika termistor belum sejuk, petasan semasa tidak berlaku. Terdapat penggunaan amatur termistor yang tidak begitu dikenali untuk melindungi lampu pijar. Gambar raja di bawah menunjukkan pilihan untuk menghadkan lonjakan arus bila lampu sedemikian dihidupkan. Okey, ini ialah kita sebut. Okey, sekiranya termistor digunakan untuk mengukur suhu, operasi ini dipanggil pemanasan tak langsung, iaitu ia dipanaskan oleh sumber haluan. Okay, yang seterusnya saya akan membentangkan tentang aplikasi NTC, Negative Temperature Coefficient termistor sebagai penderia haba. So, contoh aplikasi NTC ialah Temperature Control DC Fan using thermistor yang digunakan dalam laptop untuk menurunkan suhu laptop lah. Okay, seperti kita tahu, thermistor digunakan untuk menesan kenaikan suhu, dan thermistor juga ialah satu perintang yang sensitif terhadap suhu. Rintangannya akan berubah mengikut suhu sekeliling. Okay, terdapat dua jenis thermistor, iaitu NTC dan PTC. NTC merujuk kepada Negative Temperature Coefficient, manakala PTC adalah Positive Temperature Coefficient. Okay. Rintangan thermistor NTC akan menurun apabila suhu meningkat, dan bagi PTC sebaliknya lah. Okay, kita boleh lihat di dalam sirkuit ini. Dalam sirkuit ini, pin 3 operational amplifier LM741 ialah non-inverting terminal yang akan disambungkan kepada potentiometer, dan pin 2 iaitu inverting terminal disambungkan di antara R2 dan thermistor, di mana ianya telah membentuk satu voltage divider circuit. Okay, pada mulanya dalam keadaan yang normal, output daripada operational amplifier LM741 ni adalah rendah kerana voltage di non-inverting input lebih rendah berbanding inverting input, membuatkan NPN transistor dalam keadaan off. Apabila suhu meningkat, rintangan thermistor akan berkurang
dan voltage di non-inverting terminal menjadi lebih tinggi berbanding inverting terminal. So, operational amplifier nilai output di pin 6 ini akan menjadi lebih tinggi dan transistor akan dalam keadaan on. Kerana apabila output tinggi, arus akan mengalir dari kolektor ke terminal. Dan selepas itu, conduction akan berlaku di transistor membenarkan kipas untuk berpusing ataupun berada dalam keadaan on. Apabila termistor kembali ke keadaan normal, kipas akan mati secara automatik. Okey, kita boleh lihat cara fungsi. Contoh, apabila perintang berkurang, DC fan akan perlahan-lahan berhenti. Bila kita naikkan rintangannya, NTC akan mengesan perubahan suhu dan mengeluarkan nilai output yang tinggi, menyebabkan conduction akan berlaku di transistor dan kipas akan dalam keadaan on. Okey, sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maliki bin Muhammad, nombor matrik AA191464 dari seksyen 6. Hari ini saya akan membentangkan tajuk 1 untuk DAE 21403, pengalatan dan pengukuran elektrik. Aplikasi LITA. LITA ini juga turut digunakan dalam penggera kebakaran menggunakan termistor, peralatan rumah arus ulang-alik yang dikawal suhu menggunakan Arduino dan termistor, LITA thermostat berdasarkan termistor. Cara LITA berfungsi. Apabila suhu persekitaran meningkat di atas tahap yang telah ditentukan, LITA dapat menunjukkan peralatan elektronik yang menghasilkan haba dengan mengoperasikan kipas arus terus. Pengoperasiannya automatik sepenuhnya dan berhenti apabila suhu kembali normal. Ia menggunakan arus terus 12 volt kecil dan menggunakan lebih sedikit kipas di komputer. LITA ini menggunakan fungsi pada termistor untuk mengawal kipas arus terus. Termistor adalah perintang yang berubah dengan suhu dan nilai rintangannya berubah dengan suhu persekitaran. Terdapat dua jenis termistor iaitu NTC dan PTC. Perkali suhu negatif iaitu NTC, termistor menurunkan rintangannya ketika suhu meningkat. Sementara perkali suhu positif PTC meningkatkan daya tahannya ketika suhu meningkat. Nilai termistor seperti manik rintangan berkisar antara 100 ohm hingga 10,000 ohm atau lebih tinggi. Dalam LITA ini, termistor NTC 4.7K digunakan. UA741IC digunakan sebagai pembanding voltan untuk menghidupkan kipas arus terus. Input INV-nya iaitu pin 2 menerima voltan oleh layas melalui VR. Sedangkan input non-INV iaitu pin 3 menerima voltan melalui pembahagi voltan yang terdiri daripada R1 dan termistor. Oleh itu, voltan pada pin 3 bergantung kepada kekondaksian termistor. Apabila suhu normal seperti yang ditetapkan oleh VR, pin 3 mendapat voltan yang lebih tinggi daripada pin 2 dan membuat output IC lebih tinggi seperti yang ditunjukkan oleh LED merah. Output tinggi ini menjadikan T1 mati kerana asasnya positif. Kipas arus terus tetap dalam keadaan ini. Apabila suhu meningkat di atas nilai yang ditetapkan oleh VR, rintangan termistor menurun dan voltan pada pin 3 menurun. Akibatnya, output IC menjadi rendah untuk menghidupkan T1.
kipas arus terus yang mempunyai kurang berus kecil yang digunakan dalam komputer hidup untuk meningkatkan peredaran udara. Apabila suhu kembali normal, kipas mati secara automatik. Sekian, terima kasih. Sekarang kita beralih pada jadual keputusan bagi litar NTC yang telah disiapkan oleh rakan saya. Ini merupakan jadual bagi voltan dan arus. Okey, di sini kita dapat lihat voltan dan juga arus adalah berkadar langsung, di mana apabila voltan 3.25 volt, arusnya adalah 367 mikroampere. Kemudian voltannya akan meningkat menjadi 3.26 volt, arusnya pula 369 mikroampere. Dan yang terakhir, bila voltannya 3.27 volt, arusnya akan menjadi 370 mikroampere. Hal ini kerana ianya berkadar terus dengan arus, iaitu voltan berkadar terus dengan arus. Okay, sekarang kita pergi kepada kesimpulan daripada jadual aplikasi litar. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan litar NTC yang telah kami lakukan adalah seperti mana yang dapat kita perhatikan dalam litar. Terdapat dua resistor, iaitu R1 dan juga R2 yang mempunyai 47 ohm dan juga 4.7 kilo ohm. Satu potentiometer, iaitu RV1 atau nama lainnya perintang boleh laras, yang bernilai 10 kilo ohm. Satu operational amplifier, iaitu Q1. Kemudian anti-thermistor RT1, 10 kilo ohm juga. Kemudian digital voltmeter, digital multimeter, iaitu digital ammeter, dan juga kipas. Okey, litar perlu sambungkan dengan betul. Kemudian perhatikan litar. Untuk mencari pun boleh ubah diperhatikan, nilai potentiometer perlu diubah. Seterusnya, lihat perubahan pada kelajuan kipas. Apabila nilai pada potentiometer meningkat, nilai thermistor NTC akan berkurangan, yang menyebabkan aliran arus pada litar meningkat. Maka pusingan kipas akan bertambah kelajuannya. Dalam aplikasi sebenar, apabila suhu pada thermistor NTC meningkat, rintangannya akan berkurang. Kemudian rintangan akan menyebabkan arus pada litar meningkat. Kemudian voltan juga akan meningkat kerana ia mendapat ukur ohm pertama, yang menyatakan bahawa arus elektrik I yang mengalir melalui sesuatu pengalian antara dua titik yang songsang yang lain adalah berkadar langsung dengan beza KPI V antara kedua titik, serta berkadar songsang dengan rintangan R antara kedua titik. Secara pengiraannya, I sama dengan V per R. Okay, berdasarkan jadual voltan arus di atas pula, ia menunjukkan peningkatan voltan V berkadar langsung dengan arus I. Maksudnya ia berkadar terus. Apabila V meningkat, I juga akan meningkat. Apabila V berkurang, I akan berkurang. Okay, apabila bacaan voltan pada thermistor NTC 3.25 volt, bacaan arus menjadi 367 mikroampere. Seterusnya, pada voltan 3.26 volt, bacaan arus akan menjadi 369 mikroampere. Dan yang terakhir sekali, pada voltan 3.27 volt, bacaan arus akan menjadi 370 mikroampere. Kita dapat simpulkan bahawa voltan adalah berkadar langsung dengan arus. Dalam kata lain, NTC ni merupakan satu jenis thermistor yang bertindak secara terbalik, di mana apabila suhu meningkat, rintangannya akan berkurangan. Manakala PTC pula, apabila suhu meningkat, rintangannya juga akan meningkat, tapi apabila suhu berkurangan, rintangannya akan berkurang. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.